Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan tengok tentang software OBS Studio ataupun Open Broadcaster Software. Software ni sangat popular di kalangan streamers, online streamers kan, untuk buat live stream ataupun untuk buat screen recording. Antara sebab dia popular ialah features dia sangat banyak dan sangat mudah digunakan, dan yang paling penting dia percuma. So kita boleh guna tanpa perlu bayar apa-apa lesen dan tanpa ada watermark. Jadi kita terus tengok cara untuk guna dia. So kalau anda belum install OBS, boleh pergi ke website ni obsproject.com dan klik download. So download lah, sama ada guna Windows, Mac ataupun Linux. So saya download installer yang untuk Windows. Lepas dah siap download, kita run installer dia. Dan next saja. Okay, dah siap install, kita terus klik finish, dia akan launch lah. Bagi yang pertama kali launch OBS ni, dia akan tanya untuk auto configuration ni. So kita klik yes. Dia akan tanya lah kita sama ada kita fokus untuk streaming ataupun untuk screen recording. So saya akan pilih screen recording. Okay, next. Ni dia punya suggestion untuk video setting. Next. Dan dia akan apply auto configuration tu lah dekat kita punya OBS ni. Tengok persesuaian dengan kita punya komputer. Ok, bila dah habis test ni, klik je apply setting, dia akan apply kat kita punya OBS. Ok, pertama sekali bila kita launch ni kan, saya akan tunjuk dulu cara kita nak tukar dia punya theme ni. Biar sama ada kita nak pilih theme yang gelap ataupun theme yang cerah. So saya pergi ke file, setting, dan dekat bahagian general ni kita pilih sini theme kan. So untuk recording ni saya pilih yang theme yang cerah lah. Yang lain saya tunjuk dulu. Ini button dia macam biru sikit. Ni biru cerah sikit. So saya akan guna yang sistem lah, sebab sistem saya sekarang guna light theme yang cerah. So saya akan guna theme ni. Ok, untuk software OBS, ramai yang hadapi masalah dia punya capture display tu dia jadi blank screen. So untuk check kita punya komputer sama ada masalah yang sama ataupun tak, kita add dulu dekat bahagian source ni. Kita add dulu benda yang pertama, iaitu display capture. Add ni kan. So klik OK je, tak apa. Klik OK, kemudian klik OK. Bahagian sini kan, saya punya OBS ni dia macam lambat sikit, skrin dia macam stutter sikit. Dia macam tak lancar. Ada setengah komputer dia punya komputer totally blank. So kalau ada masalah macam tu, kalau tak ada tak apa, kalau tak ada kita proceed je untuk skip je part ni. So part ni untuk orang yang ada masalah macam komputer saya sekarang ni pun ada masalah ni, dia tak apa lancar. So ada beberapa cara. Salah satu dia, kalau anda punya komputer ada dua jenis graphic card, macam saya punya ada dua, sama ada integrated ataupun ni, tutup dulu OBS, kemudian right click dekat ikon dia. Saya cuba lagi satu punya graphic card, integrated graphic. So bila saya cuba yang ni, kat sini baru smooth. Nampak tak dia punya capture tu smooth kan. Ini baru dia berfungsi dengan betul lah. So itu salah satu cara. Lagi satu cara, kalau anda pakai macam Windows 10 macam saya ni, boleh pergi ke, kita search graphic setting. Ok, dekat bahagian sini desktop apps ni, ambil browse, dan kita cari folder tempat kita install OBS tu. Macam saya tadi, saya install ke sini lah, C program file OBS Studio bin ni kan. So dalam bin ni kita ambil OBS. Dekat option ni, di setting ni anda boleh cuba salah satu lah, sama ada cuba yang ni dulu, kemudian run OBS, tengok dia punya screen capture dia ok ke tak. Kemudian pilih power saving, cuba tengok, dan kemudian pilih high performance dan cuba tengok yang mana screen dia berfungsi dengan ok lah. So dalam kes saya ni, kalau dapat macam ni, maksudnya dia dah berfungsi dengan betul lah, add display capture, dan kita dapat display macam ni, maksudnya berfungsi dengan betul dan ready untuk record lah. Ok, mula-mula kita tengok bahagian source dulu. Kita fahamkan bahagian source ni.
Source ni ialah bahan-bahan yang dipaparkan yang di skrin yang OBS akan rakam. Bahan yang kita nak OBS rakam ke dalam video kita. So sekarang saya display capture kan. So kalau saya nak tambah source lain, contohnya saya nak letak letak teks contohnya. Saya letak nama sini apa, tajuk subjek contoh kan. Tengok preview kat belakang tu. So kita boleh letak nak tukar color ke outline. Display capture belakang tu macam mengganggu sikit kan. So kita padamkan mata dia dulu. So kita hide dia dulu. Kita customize ni dulu. So lagi satu, kalau kita nak add source, kita nak play video boleh kat sini. Ataupun kalau kita nak letak background gambar ke, so kita letak image, pilih gambar. Sekarang tadi kita ada letak tajuk subjek ni kan, tapi bila kita letak gambar ni, tajuk subjek tu dah hilang. List senarai source ni dia kira sebagai macam lapisan-lapisan layer lah. So kalau image ni duduk ke atas, maksudnya image duduk kat depan lah. Kalau teks, kalau tajuk subjek teks tadi dekat depan, dia akan paparkan lah. So kalau bila dah hilang macam ni, kita kena naikkan tajuk subjek ni ke atas. So klik tajuk subjek ni dan klik arrow ke atas ni. Maksudnya dia duduk di depan lah. Display capture ni pun kita naikkan ke atas. Kita letak subjek ke atas sekali. Kita kecilkan sikit. Kemudian saya nak tambah source webcam. Saya nak letak muka kita kan. So kita ambil video capture device. Letak nama pun tak apalah. Webcam laptop. So kita boleh resize. Tak kat tepi ni ke, tak kat atas ke. Sebelum kita start recording, kita tengok dulu ke setting dia. Kita tengok kat mana dia save file tu. Pergi ke file out, ke setting output ni. Tengok dia akan save ke folder videos ni kan. So saya akan tukar ke sini lah. Saya create satu folder baru, OBS. So semua video dia akan simpan dalam ni lah. Terpulang lah, nak ubah ke tak nak ubah pun tak apa. Setting sekarang dia set MKV kan. Kalau kita nak pakai MP4 pun boleh. So saya biarkan dulu MKV. Bila semua setting dah ready, kita pun boleh tekan sini start recording. Tutup je ni. Kita buka lah slide kita. Sama ada nak apa-apa macam ni, ataupun kita nak buat full screen pun boleh. Kita pun ajar. Hari ni kita akan ajar pasal matematik. 1 tambah 1 2. Dan bila dah siap recording, tekan stop. So kita punya video nanti akan terhasil dalam folder yang kita set tadi lah. So ni video yang kita record tadi. Ni tadi kita setting kita display capture kan. So dia akan record semua benda yang ada dekat screen. So sama. Macam sekarang ni OBS ni ada dekat screen komputer saya. So dia record OBS juga. Lagi satu source kita boleh guna, sekarang saya disable display capture ni. Salah satu source lagi yang kita boleh guna di OBS ialah kita boleh pakai window capture. So window capture ni kita contoh macam PowerPoint ni dia kira macam satu window kan. Kita nak capture PowerPoint saja, tapi kita tak nak capture benda lain yang ada dekat desktop. So dekat OBS kita boleh buat macam tu. Contoh window capture ni saya letak PowerPoint. Dia dah detect saya siap. So kita boleh capture PowerPoint saja kat sini. Nak buat full screen boleh, nak buat saya buat besar sikit contohnya. Dia dah terhalang webcam, so kita turun dia ke bawah. So macam ni dia tak capture kita punya screen OBS lah. Dia hanya capture PowerPoint saja. OBS pun kita boleh resize macam tu supaya kita nampak kita punya slide PowerPoint tu. So bila kita dah ready, kita tekan start recording. Hari ni kita belajar pasal matematik. Kita tunjukkan slide semua macam tu. Bila dah siap, kita stop recording.
Dan hasil video dia okey, itulah cara asas nak guna source dalam OBS ni. Okey, kemudian cara kita guna scene pula. Scene ni kita boleh tetapkan macam scene 1 tu apa source yang ada dalam scene 1. Scene 2 tu source yang lain pula ada, ataupun susunan yang lain pula ada dekat situ. Contohnya macam sekarang ni scene 1 kan, saya rename lah sini. Kita letak rename, letak scene 1. Okey, untuk buat scene 2 ni sama ada saya boleh kat sini saya boleh create new scene, ataupun kalau kita nak guna, kita boleh duplicate scene 1 ni. Okey, saya duplicate scene 1 ni, duplicate, dan saya namakan scene 2. So source dalam scene 1 dengan scene 2 ni dah sama sekarang kan. So dekat scene 2 ni saya tak nak tunjuk slide ni, window capture PowerPoint saya tak nak. Okey, tajuk subjek, okey, display capture tak nak. Okey, so paparkan webcam. Sekarang saya besarkan sini. Okey, scene 2 ni saya nak tukar nama sikit supaya kita tahu sikit. Macam ni, scene 2 webcam only. Ni untuk rujukan kita lah. Scene 1 ni kita rename slide and webcam. Okey, contohnya kan. So bila kita buat recording, kita boleh tukar-tukar scene lah. Contohnya macam sekarang awal-awal saya nak terangkan bersama slide kan. So bila saya dah nak hilangkan slide, saya klik ke scene 2. Okey, saya pun sambung mengajar lah. Okey, selamat. Jangan lupa siapkan kerja sekolah di musim cuti ni. Jangan leave group WhatsApp. Nanti kalau bagi homework nanti tak dapat. Okey. Kemudian bila saya nak kembali ke subjek balik, nak tunjuk slide balik, saya klik ke scene 1. Dia akan paparkan slide ni balik lah. So masa recording tu kita boleh switch di antara scene tu. Kalau nak tambah efek transition lain, sekarang fade kan, dia fade, dia fading tu. So kalau nak tambah efek lain, kita klik kat sini, kata slide. Okay, efek slide. Dia macam tu. Okay, so bila kita nak switch antara scene, dia macam tu lah. Okay, so saya cuba record, tengok start recording. Okey, selamat datang ke video subjek matematik 1. Kita akan terus mula dengan slide. Okey, slide dia begini. Saya pun ajar slide dia. Slide. Kemudian bila dah nak ending. Okey, terima kasih kerana menonton video subjek matematik ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, kita pun stop recording. Dan hasil dia. Okey, selamat datang ke video subjek matematik 1. Kita akan terus mula dengan slide. Okey, slide dia begini. Saya pun ajar slide dia. Slide. Kemudian bila dah nak ending. Okey, terima kasih kerana menonton video subjek matematik ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, kita pun stop. Okey, itulah cara nak guna scene dalam OBS ni. Kita boleh letak banyak lagi scene. Kalau kita nak start scene slide saja tanpa webcam, kita nak letak scene display capture saja ke, boleh juga. Semua kita ikut kreativiti dan apa cara penyampaian kita lah. Okey, sekarang saya nak kongsikan pula cara kita nak buang background belakang kita. Kalau kita nak macam sekarang dalam OBS kita kan, video webcam kita tu macam bentuk kotak kan. Dia menghalang sikit lah kandungan screen kita tu, macam menghalang slide ni sikit. So kalau nak buang background ni, biasanya orang panggil green screen ataupun fungsi chroma key. So untuk buat tu, pertama sekali background kita tu perlu color yang plain lah, color yang sekata. Macam sekarang saya pakai hijau kan. Kita boleh guna color lain juga. Biasanya orang guna color hijau ataupun biru lah. So tu syarat pertama, kita guna color yang plain. Kemudian saya tunjuk cara nak buat dia. Kita besarkan sikit dulu. Yang slide ni saya hide dulu lah. PowerPoint hide dulu. Okey, sekarang kita nak edit ni kan.
So bila kita dah add webcam capture ni, video capture ni kita dah add webcam ni, kita nak buang background hijau ni. So kalau anda pakai background biru pun boleh juga, pakai background orange pun boleh juga, terpulang lah. Asalkan background tu plain dan dia color dia kontra lah dengan kita punya baju ke tudung ke. Okey, bila dah kita dah add webcam capture ni, kita right click dekat kita punya source webcam ni, right click dan ambil filter. Dekat effect filter ni kita klik tambah dan ambil chroma key. Okey. Dia dah automatic lah. Sini green. Kalau anda pakai background biru, so pilih biru lah. Ataupun kalau color tu lain sikit, kita ambil custom. Kita adjust lah color mana yang sama dengan kita punya layar dekat belakang ni. So saya ambil green je. Kemudian macam ada noise ni sikit kan. Noise ni sebab color ataupun lighting kat belakang kita tu tak berapa bagus lah. So saya kita adjust sikit. Kalau lebih dia mungkin akan ganggu kita punya muka sekali. So agak-agak lah adjust main-main dengan setting ni supaya kita dapat yang paling terbaik lah. Okey, saya rasa macam tu cukup lah kot. So bila kita paparkan kita punya contohnya PowerPoint kan, dia tak akan makan seluruh screen lah. Tu cara buang background menggunakan chroma key dalam OBS. Untuk dapat result yang lebih bagus, pakai layar yang hijau yang gelap sikit dan lighting tu biar bagus sikit lah. Macam saya ni dekat sebelah sini ni lighting tak berapa bagus ni. So kena perbaiki lah nanti next video kena perbaiki lah. Okey, tu cara nak buang background dalam OBS. Okey, seterusnya saya nak kongsi sikit pasal hasil video yang kita buat tu, macam kita record ni kan. Hasil file output recording dia adalah dalam format MKV sebab dalam setting dia memang default, memang asal dia macam tu. Format MKV ni dekat kalau kita nak share dekat handphone, mungkin ada setengah dia tak support ataupun perlukan player yang khas lah. So kalau kita nak share dekat phone ataupun dekat online ke, better kita tukar ke format MP4. So kalau nak tukar tu, kita pergi ke bahagian ke menu sini, remote recording ni. Kita pilih je file yang kita nak share tu. Kata saya nak share ni kan. So kita klik remote. Dia akan hasilkan file yang format MP4 lah. Ini kan, ni MKV. Ni file yang kita hasilkan. So file ni lah yang sesuai untuk kita buat editing ke, ataupun nak share terus ke pun boleh, nak upload ke YouTube pun boleh. So kita guna file format MP4 ni. Okey, kalau nak guna OBS ni untuk live stream, setting dia sama je macam kita nak buat recording tu. Cuma dekat bahagian sini kita klik start recording kan. Kalau untuk live streaming kita klik start streaming ni. Tapi sebelum tu kita kena setting dulu lah. Macam dekat contohnya dekat setting ni, kita kena pergi ke bahagian stream dan pilihlah kita nak stream ke, kita nak live stream ke mana, ke YouTube ataupun ke Facebook Live. Semua ni kalau kita pilih, contoh kita pilih YouTube ni, dia akan guide kita cara nak dapatkan stream key ataupun URL tertentu lah. Macam Facebook pun dia akan guide ke sini. Contoh saya ambil YouTube, kita klik get stream key ni, dia akan bawa ke website untuk kita dapatkan stream key setting tu. So dekat bahagian bawah ni, sini kan URL dia dengan stream key ni. So kita copy stream key ni, paste kat sini lah. Lepas tu okey, dan kita boleh start streaming lah lepas tu. Okey, saya rasa tu saja dulu video yang agak pack untuk semua features OBS ni. So saya harap anda dapat belajar sedikit tentang OBS dan cara untuk screen recording dan live streaming. Kita jumpa lagi video akan datang dan selamat mencuba dan jumpa lagi. Assalamualaikum.